Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Fauzia dan juga rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan tentang progressivism. Progressivism menekankan kepada progres yang meyakini bahawa manusia mampu meningkatkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan memanfaatkan kecerdasan manusia dan cara ilmiah untuk memecahkan masalah sosial, politik dan ekonomi. Okey, seterusnya ialah tujuan kaedah progressivism. Yang pertama ialah membekalkan suatu situasi di mana setiap individu digalakkan untuk mengambil perhatian dalam aktiviti kumpulan. Maksudnya, semua kena ambil bahagian. Tak boleh seorang je yang aktif dalam kumpulan tersebut. Yang kedua ialah menggalakkan murid mengeluarkan pendapat sama ada secara percakapan atau perbuatan supaya mereka dapat mencapai status manusia yang sempurna. Okey, maksudnya kat sini murid hendaklah berani untuk memberi pendapat dan idea masing-masing supaya mereka lebih dapat berfikir secara di luar kotak. Okey, yang seterusnya ialah membawa setiap ahli dalam kumpulan ke arah menerima dan melengkapkan diri dengan tata cara dinamik untuk mempertahankan kepentingan individu. Sekarang saya akan membentangkan tentang perbandingan tentang falsafah progressivism dengan falsafah yang diamalkan di negara kita. Di Amerika Syarikat, implikasi falsafah progressivism memberikan kebebasan untuk pelajar mengejar apa sahaja ilmu dan kemahiran yang diminati untuk perkembangan mental, jasmani dan rohani mereka. Ia juga bermaksud memberi kemahiran dan alat yang diperlukan kepada individu untuk berinteraksi dengan persekitaran yang sentiasa berubah secara konsisten. Dalam konsep progressivism, matlamat pendidikan yang ditonjolkan ialah untuk menyediakan golongan murid agar berupaya mengakomodasi sebarang perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Berbanding dengan falsafah yang kita guna di negara kita, pendidikan negara berusaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sebagai contoh, guru di Malaysia perlu menjadi pengurus, iaitu pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan menarik, serta mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak murid. Seterusnya, tokoh iaitu John Dewey yang hidup daripada tahun 1859 hingga 1952. John Dewey merupakan salah seorang daripada warga negara Amerika. John Dewey adalah seorang ahli falsafah, ahli psikologi dan dianggap sebagai ahli falsafah Amerika yang paling penting dalam separuh pertama abad ke-20. John Dewey berpendapat bahawa apa yang ditawarkan dalam sistem pendidikan zamannya tidak mencukupi untuk menyediakan penyediaan pendidikan yang mencukupi yang akan menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam masyarakat demokratik. Dewey melihat pendidikan sebagai alat untuk mengeluarkan dan memindahkan manusia dari kepompong kejahilan kepada keadaan yang dapat meninggikan martabat kemanusiaan. Beliau berpendapat progressivism menekankan didikan dan minat kanak-kanak terhadap mata pelajaran tertentu. Contohnya, program Child-Centered Curriculum dan Child-Centered School. Program ini mempersiapkan pelajar untuk menghadapi masa sekarang berbanding pada masa hadapan yang belum jelas. Dan yang terakhir sekali, ilmu pengetahuan dapat diperoleh dan diperkembangkan dengan mengaplikasikan pengalaman untuk menyelesaikan persoalan menurut John Dewey.